Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Jaluza Aski binti Muhammad Ahir. Nombor metrik P136488. Pada hari ini saya akan membincangkan berkenaan isu keciciran pelajar SPM 2022 dari segi sebab dan penyelesaiannya. Kita sudah sedia maklum di laman sosial dan media berkenaan isu ini, iaitu dianggarkan seramai 30 orang calon tidak menduduki SPM pada tahun 2022 dan termasuklah calon yang hanya mengambil satu mata pelajaran sahaja. Isu ini adalah isu yang membimbangkan negara kerana anak mudalah yang akan mencorakkan masa depan negara. Dan SPM adalah tiket permulaan kepada merangka dan mentadbir sesebuah negara. Oleh itu, saya akan kupas berkenaan isu keciciran pelajar SPM 2022 dari segi sebab dan penyelesaiannya. Dari segi sebab terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah pelajar beranggapan peperiksaan SPM tidak penting. Pelajar pada masa kini beranggapan peperiksaan SPM tidak penting kerana mereka melihat di laman sosial seperti Facebook, YouTube dan lain-lain ikon yang telah pun berjaya menjadi seorang usahawan, jutawan tanpa memiliki dan menduduki peperiksaan SPM. Mereka juga beranggapan mereka tidak perlu lagi berpenat lelah untuk belajar bagi mendapatkan sijil SPM kerana tanpa sijil SPM tersebut, mereka juga mampu berjaya seperti ikon-ikon tersebut. Sebab yang kedua pula ialah pelajar menghadapi masalah keluarga. Masalah keluarga yang dihadapi oleh seseorang merupakan masalah yang berat dalam kehidupannya. Dan ia boleh menjejaskan kualiti kehidupan seseorang, tidak kira di usia yang muda ataupun tua. Hal ini lebih-lebih lagi jika berlaku kepada golongan muda. Mereka tidak tahu cara untuk mengatasinya dengan baik, terutamanya pelajar yang akan menduduki SPM. Mereka tidak tahu cara mengatasinya, lalu mereka tidak fokus dan minat untuk belajar sekaligus. Mereka tidak akan menduduki peperiksaan SPM tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada penyelesaian isu keciciran pelajar SPM 2022. Permasalahan yang berlaku sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Begitu juga berkaitan isu ini. Kita boleh memberikan cadangan-cadangan yang bernas dalam mengatasi masalah ini. Penyelesaiannya yang boleh kita cadangkan adalah pertama, iaitu guru-guru perlu memainkan peranan yang penting di sekolah. Contohnya, guru-guru perlu mengadakan seminar yang kerap kali kepada pelajar. Contoh seminar Hala 7. Di situ guru-guru perlu memasukkan intipati-intipati yang mereka boleh tahu Hala 7 mereka. Contoh, apa tujuan mereka selepas memiliki sijil SPM? Iaitu untuk membangunkan negara, untuk kepentingan diri mereka, dan seterusnya memberitahu bahawa agama juga sendiri menggalakkan seseorang insan itu, agama masing-masing menggalakkan insan itu untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan peperiksaan SPM. Mereka perlu menduduki SPM yang secara tidak langsung mereka akan belajar semua subjek-subjek yang membantu diri mereka untuk menjadi insan yang lebih baik. Seperti subjek dalam pendidikan Islam, pendidikan moral dan sebagainya yang melatih jasmani dan rohani mereka berada di tahap yang sangat baik. Seterusnya, penyelesaian yang kedua yang boleh diambil ialah ibu bapa perlu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan masa depan anak mereka. Contohnya, apabila ibu bapa menghadapi masalah keluarga, iaitu masalah keluarga antara suami dengan isteri, keluarga dengan keluarga yang lain, ibu bapa tidak perlu melibatkan anak tersebut dalam permasalahan kerana ia boleh mengganggu emosi anak tersebut. Lebih-lebih lagi apabila anak tersebut akan menduduki peperiksaan SPM.
Tambahan lagi, ibu bapa perlu memberikan sokongan yang padu terhadap anak mereka. Contohnya, apabila ibu bapa berkemampuan, ibu bapa bolehlah menghantar anak mereka ke pusat tuition sebagai tanda kasih sayang ibu bapa terhadap anak mereka yang membolehkan anak mereka berasa sangat dihargai. Kesimpulan terhadap isu ini ialah semua pihak yang terlibat di dalam permasalahan ini seharusnya bertanggungjawab dan bekerjasama di dalam mencari solusi yang tepat dan sesuai, agar perkara sebegini tidak akan berulang